Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini kita dapat teruskan lagi pengajian daripada kitab hadis Al-Adabul Mufrad, jilid yang kedua karangan Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lebih terkenal dengan nama Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala wa askanahu fi fasihil jinan jannatih. Mudah-mudahan Allah tinggikan darajatnya dalam firdaus, syurga Firdausil A'la bersama darajat para nabi, siddiqin, asyuhada dan as-salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya, syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat yang kita minta dan tuntut, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam jilid yang kedua, tajuk yang ke-165, muka surat 47 Arabnya, dan terjemahannya 48. Kita tengok bab dia, yabda'ul kabir bil kalam was su'al. Bab pada menyatakan orang yang lebih tua lebih patut memulai percakapan dan pertanyaan. Ni adab, Masya Allah, kita rasa benda ni tak ada apa-apa, kan? Ataupun sebaliknya, kita rasa tak perlu nak berdahulukan dia orang lambat nak tanya, lambat nak cakap, bagi orang muda je lah, kan? Selalunya kita yang bercanggah dengan adab Rasulullah SAW. Ini adab Islam, adab Rasulullah SAW. Kita yang bercanggah sehingga bila datang yang Rasulullah punya, baru kita tahu, kita anggap yang tu tak betul. Faham tak? Jadi bila kita dah bergelumang dengan perkara yang biasa cara kita, datang cara Islam yang sebetul, cara kita yang tak betul cara Islam. Kita anggap yang betul tu salah. Sebab kita dah membiasakan benda salah. Seperti semalam saya baca satu ayat Quran, kisah kaum Nabi Lut dikenakan bencana. Allah bersumpah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur engkau, wahai Muhammad, orang yang dah bergelumang dalam maksiat ni, dia tenggelam, dia rasa perkara tu perkara baik, perkara biasa, dah imun dengan perkara maksiat. Kan? Jadi bila datang yang Islam punya, Islam tu yang pelik sebenarnya. Itu yang salah. Sebab dah imun dengan benda tu. Dah biasa. Macam kaum Nabi Lut, dia rasa apa yang dia buat tu betul. Suruh pula hubungan lelaki dengan perempuan ni pelik. Dia kata yang tu pelik pula. Sebab dia dah biasa dengan perkara maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, kalau pun apa perkara yang kita dah biasa buat, tapi bila datang teguran Islam, ajaran agama, adab Nabi, biar Allah bagi kita ni dapat faham yang tu yang betul, yang kita biasa ni salah. Seperti inilah adab Islam datang mai. Bila ada orang tua dalam hal mesyuarat, bincang, hal nak bercakap, dahulukan orang tua. Masyarakat kita mana nak faham hal ni. Dia kata orang tua-tua duduk diam lah dah lah. Bagi kami orang muda-muda ni cakap. Kan?
Itu masyarakat kita faham itu yang betulnya. Tapi bila datang baca hadis ni baru kita tahu. Kedudukan orang tua ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak alim, walaupun dia tak soleh, mana kalau nak banding si anak muda tadi, tapi Allah kata min ijlalillah. Antara cara kau nak mulia Allah, kau nak mengagungkan Allah Ta'ala, 3 cara. Salah satunya, memuliakan orang tua dzisyaibah. Orang tua orang beruban. Maksud orang tua lah. Hormat. Muliakan dia orang. Kan? Dan yang kedua, hormat, muliakan orang ahli Al-Quran. Dan yang ketiga, sultan yang adil. Pemerintah yang adil. Jadi ada kaitan dengan hukum. Kita tengok hadis ni. An Rafi' hadis ni An Rafi' bin Jurayj. An Rafi' bin Khudij wa Sahal bin Khaythmah annahuma haddathahu anna Abdullah bin Sahal. Okey. Kisah ni panjang cerita. Sahal bin Khaythmah dengan Rafi' bin Khadij. Dia orang berdua ni cerita seorang Abdullah bin Sahal. Jadi Abdullah bin Sahal anak saudara, anaklah kepada Sahal bin Khaythmah. Adik-beradik dia orang 3 orang, kisah dia orang bertiga. Bukan kisah bertiga, maaf saya. Kisah Abdullah bin Sahal, Muhaysah bin Mas'ud. Dia orang cerita kisah dia orang ni. Okey, kita tengok terjemahan maknanya. Kisah apa? Kisah mereka ni melaksanakan misi sehingga timbul fitnah. Ada satu peristiwa. Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Khaythmah, kedua-duanya telah menceritakan bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, 2 orang ni, Abdullah dengan Muhayyisah, telah pergi ke Khaybar. Lalu kedua-duanya telah berpisah. 2 orang pergi, lepas itu berpisah di Khaybar. Tiba-tiba seorang terbunuh. Orang timbul isu fitnah. Orang kata mesti si B ni bunuh kawan ni tu. Mereka pergi 2 orang. Seorang terbunuh. Dia ni yang bunuh dia. Fitnah. Dia nak menafikan bahawa dia tak terlibat dengan pembunuhan. Dia pun tak tahu. Dah berpisah. Tengok-tengok dia dah meninggal. Kan? Ni. Telah pergi ke Khaybar. Lalu keduanya telah berpisah di kebun kurma. Lalu telah terbunuh Abdullah bin Sahal. Abdullah terbunuh. Syahidnya. Maka datang Abdurrahman bin Sahal, anak pada Abdullah arwah ni, anak arwah, datang kepada Muhayyisah, Huwayyisah dan Muhayyisah. Tu dia ni nama dia orang. Datang 3 orang. Jadi Muhayyisah dengan ada seorang lagi mai. Seorang lagi tu nak bela Muhayyisah. Abdurrahman nak tegakkan ayah dia arwah ni. Datang pada dia. Kedua-duanya anak kepada Mas'ud, datang kepada Nabi SAW. 2 beradik rupanya, Huwayyisah dan Muhayyisah. 2 beradik. 3 orang lah datang jumpa Nabi. Mereka telah berbincang tentang urusan sahabat mereka. Bincang macam mana boleh Abdullah ni terbunuh. Yang pergi dengan Muhayyisah. Kan? Jadi orang duk cakap, Muhayyisah lah bunuh ni. Adik Muhayyisah nama Huwayyisah. Kan? Seorang lagi nak bela Muhayyisah. Ini pelan-pelan tu, saya pelan-pelan tu. Jangan keliru. Senang kita mu dengan hu. Tu bezanya. Kan? Bawa main cerita. Jadi Abdurrahman nak tegak, nak bela pasal apa ayah dia terbunuh. Maka Abdurrahman telah memulai. Abdurrahman ni budak muda lah, anak kan. Dia budak muda. Dia Abdurrahman mula nak cakap, duduk depan Nabi, dia nak, kenapa ya Rasulullah, nak mula tanya Rasulullah. Kan, nampak? Dia anak muda. Apa kata Nabi SAW? Abdurrahman memulai percakapan. Sedangkan dia adalah paling muda antara mereka bertiga tadi ni, yang datang jumpa Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, tuakanlah yang tua. Maksudnya, utamakan yang tua. Rasulullah kata, utamakan yang tua dulu. Kan? Kabbiril kubra. Kabbiril kubra.
Besarkan yang tua dulu, utamakan yang orang tua dulu. Bagi dia orang tua cakap dulu, engkau duduk diam budak-budak. Nabi tegur tapi cara yang lemah lembut lah. Kabbiril kibra, besarkan, utamakan orang tua. Okey. Yakni dahulukan yang lebih tua. Yahya, ini perawi hadis Yahya ni tak ada kena-mena dengan 3 orang tadi. Dia yang menceritakan ni, meriwayatkan hadis ni. Dia kata apa? Hendaklah orang yang lebih tua memulakan percakapan, maka berbicaralah mereka tentang masalah sahabat mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kalian meminta hak orang yang terbunuh? Atau baginda bersabda, sahabat kalian dengan sumpah 50 orang daripada kalangan kalian. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kami bersumpah terhadap perkara yang kami tidak melihatnya? Jadi tak ada siapa nampak dia terbunuh. Nak bersumpah. Nabi SAW bersabda, kalau begitu orang Yahudi yang boleh mempersaksikan kalian dengan sumpah 50 orang daripada mereka. Sehingga selesai masalah kalian. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, mereka, yakni kaum orang kafir, orang Yahudi. Lalu Rasulullah SAW telah membayarkan kepada mereka diat. Nabi tak bertanggungjawab. Nanti kita baca dulu. Sahal mengatakan, kemudian aku mendapat seekor unta betina daripada unta-unta itu. Lalu ia masuk ke satu kandang mereka dan menendangku dengan kakinya. Itu kisah lain lah. Banyak panjang ceritanya. Jadi fokusnya kita tentang kabiril kibra tadi ni. Utamakan orang tua dalam nak berbicara. Biar dia cakap dulu. Jadi kalau kita sebagai pengurusi, kita sebagai kontrol mesyuarat, kita dahulu, kadang-kadang kita kanan dulu, kadang-kadang kita mendahulukan orang yang jawatan besar. Kan? Jadi kalaulah hal pandangan yang umum tak perlu pada ikut jawatan, kita ambil orang tua dulu. Kan? Contoh saya tanya, pendapat macam mana pendapat kita nak buat ni, nak buat tak buat? Biar siapa yang tua dulu. Semua tak mengaku tua pula. Ni masalahnya. Semua tak mengaku tua. Kak Yah seorang yang mengaku. Orang lain semua tak mengaku. Dia dulu lah. Dia dulu lah. Saya muda lagi. Saya katakan, perempuan ramai lelaki ada yang tua. Dia seorang. Adakah utamakan orang lelaki juga? Tak. Kalau macam ni, kita kira orang tua. Lelaki perempuan. Kalau diberi berkaitan umum lah, pandangan umum. Kalau ni kes dia seorang kena cakap, bagi dia lah dulu nyatakan apa benda dia. Ni kes umum. Datang 3 orang tadi, nak bincang satu kes yang umum bagi dia orang bertiga. Itu bagi orang tua dulu. Di kalangan mereka bertiga. Kita tu undang-undang kita. Adab Melayu kita. Kita pilih dia pangkat, dia ada jawatan, dia gelaran tinggi. Bagi dia dulu. Selalunya kita. Tapi Rasulullah tak pandang macam tu. Pandangan Islam, adab Islam, orang tua. Sebab memang orang tua tu dah ada pangkat di sisi Allah. Lagi umur melepasi 60-70 tahun, ada hadis mengatakan Allah sentiasa memberi keampunan harian pada dia. Tiap hari dapat ampun Allah. Dia tak istighfar pun Allah ampun dosa dia. Allah ampun dosa dia. Makin bersih dia. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Padanya umur dilanjutkannya Allah yang mengampunkan. Ya. Itu tanda Allah sayang lah. Allah bagi peluang kat dia. Tapi ada juga yang Allah bagi peluang, tapi dia tambah benda maksiat. Itu peluang yang diberikan pada dia, lagi mendatang murka Allah. Lagi Allah benci. Aku bagi peluang supaya padam dosa, dia menambah lagi pula. Lagi Allah benci pada dia. Dia tak memanfaatkan peluang. Kan? Kan? Jadi istimewa lah orang yang berumur ni. Orang tua je, segan nak sebut orang tua lah. Orang senior. Orang lama. Ustaz jangan sebut tua-tua Ustaz. Senior. Orang lama kan. Jadi kalau dalam hal umum, orang tua lah bagi pandangan dulu. Okey. Tapi kalau diberi izin, contoh orang tua kata tak ada apa-apa kami nak cakap, tak ada apalah, tak ada apa. Tu tak apalah bagi siapa-siapa je nak cakap, muda lagi ke dan sebagainya kan. Tu cerita yang pertama. Yang keduanya kisah pembunuhan. Yang pertama, dalam hal pembunuhan ni, kematian seorang, zaman tu tak ada lah DNA, nak cari kaji dan sebagainya. Kan?
nak ambil bulu jatuh tu pergi kaji. Oh ni bulu kawan ni, kena ada badan dia, mungkin orang tu disyaki. Zaman tak ada macam tu, jangan kita syak macam-macam. Mungkin dia tu lah tu, siapa lagi dia pergi dua. Mati seorang tu yang bunuh. Jangan. Selagi tak ada bukti, selagi tak ada saksi, jangan kita main tuduh-tuduh. Ini termasuk dalam bab at-ta'nu. Orang main tuduh-tuduh. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Bukan orang beriman yang suka main tuduh-tuduh sana, tuduh sini. Main tuding, kawan tu lah tu, kawan tu lah tu. Itu bukan orang beriman, kata Nabi. Jadi kita selamat diri daripada jangan tuduh-tuduh, maka kita diam, tak tahu, wallah alam. Walaupun nampak macam dia tu, tapi dah, jangan, tutup buku senang. Jangan cakap. Takut masuk dalam tajuk ta'an, main tuduh orang pula. Na'udzubillah min dzalik. Okey tu. Ada tak sebut? Tak ada pun cerita, kita pun tak tahu. Kan? Kan? Jadi kita tak boleh tuduh sebab yang Muhaisah tu sahabat Nabi juga, dua-dua sahabat. Kita tak boleh kata mungkin Muhaisah lah kot, dah mereka berdua. Kalau gitu kita menuduh sahabat lagi berat. Kita tak tahu. Boleh jadi musuh Islam yang jumpa kat tengah jalan dan sebagainya, kita anggap musuh Islam lah. Kan? Tak tahu pun siapa bunuh. Nabi pun tak menyebut siapa yang bunuh. Dan menandakan bahawa yang pertamanya Nabi membersihkan nama Muhaisah tadi ni. Orang duk fitnah dia, Nabi dah bersihkan. Nabi tak kata dia. Kalaulah betul dia pembunuh, Nabi sudah pasti dapat berita dia, kan? Tapi tidak. Okey Ustaz. Tentang itu kenapa Allah tak beri petunjuk Ustaz siapa yang membunuh? Mungkin tak pentinglah hal ni. Kalau orang kafir bunuh, tak ada masalah. Cuma yang penting kita jangan tuduh orang Islam bunuh. Dosa. Main tuduh tu. Nak tuduh orang kafir, kita kata musuh Islam lah. Umum lah musuh Islam kan. Orang kafir musuh Islam. Siapa dia? Tak tahu. A, B, C tak tahu. Habis macam tu lah cerita dia di sini. Cuma Nabi nak menenangkan keluarga Sahal tadi ni. Abdullah. Sahal tu anak dia kan? Abdullah bin Sahal. Yalah. Jadi nak menenangkan keluarga dia, Nabi bayar diat. Seolah Nabi ambil tanggungjawab tu. Nak bagi keluarga dia tenang. Kalau tidak, mungkin timbul bara lagi, pemusuhan, orang cocok-cocok, bermusuh pula dengan Muhaisah tadi. Panjang cerita. Bermakna kalau dah bayar diat tu, tak ada perasaan... Tak boleh ungkit lah. Hak dia dah terbela. Kan? Contoh, kalau kes saman ke apa kan. Orang dah bayar saman, kau jangan tuntut lagi dah. Saman malu apa kan. Dah mahkamah jatuh saman 1,000, 2,000, 10,000. Dah bayar dah. Nak tuntut apa lagi? Dah tutup buku. Jangan ungkit-ungkit lagi. Dah bayar dah. Macam itulah umpamanya. Bila ada satu kematian yang katalah dapat pembunuhnya tu kena bayar diat. Sama ada dia kena hukum bunuh, ataupun kalau cara tak sengaja, pembunuhan secara tak sengaja, kena tuntut diat. Apa diat? Diat ni kita nak sebut Melayu apa dia? Tak ada lah. Cuma kita kata denda lah. Boleh sebut dengan denda. Tapi taklah tepat. Denda satu nyawa mati. Dendanya 100 ekor unta. Satu nyawa. Kena bayar 100 ekor unta. Seorang-seorang. Okey. Jadi yang Ahmad punya Ahmad bapa ini anak dia Ahmad dia nanti tak apa, saya nak lihat aja. Saya tak payah bawa ke tengah. Saya nak Dia kena bawa kes ke mahkamah jugalah. Sebab nak menentukan betul ke orang si A tu pembunuh. A tu kalau betul dia kena bunuh ataupun dia bayar diat. Itu. Ya, kalau ikut hukum Islam, bila dah jatuh kata kau ni salah, si A tu salah membunuh, dia membunuh, maka family pada arwah ni boleh buat pilihan dua. Nak bagi dia kena bunuh balik, namanya hukum qisas, hukum balas, atau tak payahlah bunuh, bayar diat. Kod dia tak boleh bayar, aku tak mampu nak bayar diat, tak mampu, tak boleh kata aku
bebaskan. Tetap kena hukum juga. Hukum dia antara dua tu. Dia bayar, tuan family ni redha. Okey, tak apa, kau bayar, tak apalah. Okey, dah redha, tak payah nak suruh bunuh lagi dah. Kan? Kalau dia dilaksanakan hukuman macam cara Islam, di akhirat Allah tak tuntut lagi dah. Dah terpadam dosa, kosong. Tak ada dosa bunuh. Tak ada dosa zina kalau kena hukum di dunia. Hukum cara Islam. Kalau hukum cara tak Islam, di akhirat kena lagi. Dia kena denda RM100 je. Zina kena denda RM100. Hukum mahkamah. Contohlah, saya tak tahu lah undang-undang kan, ni contoh je. Kena denda RM100, penjara 2 hari. Itu bukan undang-undang Islam. Di akhirat dia kena lagi. Lagi, jadi zalim tak? 2 kali denda dia. Dunia pun kena, akhirat pun kena. Kalau dia menghukum cara Islam di dunia, habis sangat, dia mati kat dunia. Bila mati, akhirat Allah tak tuntut, dia ahli syurga. Seperti seorang perempuan yang dihukum berzina. Lepas tu, Nabi hukum cara hukuman zina. Tapi dah meninggal dia, dah kena hukum sampai meninggal. Lepas tu Nabi semayang jenazah, jadi imam pula. Nabi jadi imam. Sayyidina Umar komplain, ya Rasulullah, dia berzina, engkau semayang jenazah. Sayyidina Rasulullah kata, wahai Umar, Allah dah ampun dosa dia, dan taubat dia ni, kalau nak bahagi kepada 70 orang dosa di Madinah, langsai semua. Powernya taubat dia ni. Hebat. Kekuatan taubat dia, mampu orang lain tumpang, terampun dosa. Taubat maksudnya dia sanggup terima hukuman yang kena bunuh. Dia cerita sebelumnya, dia datang mengadu kepada Nabi, aku berzina. Dia mengaku. Itu, tapi Nabi tengok dia mengandung. Akibat zina tu. Nabi suruh balik dulu sampai beranak. Berapa bulan tu. Selepas beranak, hari pertama dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, dah dapat anak. Dia tak lari pun. Datang lagi. Ya Rasulullah, hukumlah aku. Rasulullah kata, anak kecil, balik menyusu dulu. Menyusu berapa tahun? 2 tahun zaman tu. 2 tahun dia datang, ya Rasulullah, dah tamat menyusu. Baru Nabi hukum dia. Maksudnya dia tak lari. Kalau kita bagi peluang sehari pun dah lari Australia dah. Kan? Lari Thailand, lari keluar negara dah. Ni sampai berapa tahun Nabi bagi peluang, dia tetap datang suruh Nabi hukum. Maksud taubat sungguh-sungguh ni. Sebab tu power taubat dia tu, Nabi kata kalau bagi pada 70 orang Madinah yang berdosa, langsai semua dosa. Hebat. Jadi taubat kita ni ada kekuatan macam power lampu juga, bateri. Bateri kuat, terang. Bateri malap. 20 wattnya, 100 watt, oh hebat lah taubatnya. Kan? Ni taubat yang 10 watt, malapnya lah. Kan? Untuk dia sendiri pun tak apa nak lepas. Perlu orang lain taubat untuk dia pula. Untuk dia sendiri pun tak boleh nak lepas dosa tu. Perlu orang lain. Perlu jumpa mak dia, minta ampun dosa dia, jumpa siapa-siapa je lah kan. Okay. Jadi itulah umpamanya. Dan seterusnya tadi kisah tentang Nabi kata tuntut hak bunuh. Sumpah pun ni. Akhirnya pada kau itu, wahai Rasulullah SAW, kaum kafir Rasulullah telah membayar kepada mereka diat. Sahal berkata, jadi apa yang berlaku pada family dia? Sahal mengatakan, kemudian aku mendapati seekor unta betina daripada unta-unta itu, unta diat tadi, lalu ia masuk satu kandang mereka dan menendangku dengan kaki. Adalah mungkin petanda, dia yang kata, bukan Nabi sebut. Mungkin dia anggap itu petanda ada benda yang tak kena. Dia pergi tuntut diat buat apa? Seolah tak kena, salah lah tindakan dia pergi tuntut juga diat. Walaupun kawan tu tak terlibat dengan pembunuhan pun, sampai Nabi bertanggungjawab nak bayar. Membebankan Nabi SAW. Seolah ada benda berlakunya tu, ada petanda. Tapi tak tahulah benar ke tidak. Kan? Itu pandangan dia. Pandangan dia. Walaupun tu diat tadi bayar pada orang kafir, bukannya pada... Dah bukan bayar kopi. Orang kafir kan dia kata... Tak, bukan. Bayar kepada family yang terbunuh tu. Family Abdullah tu. Abdurrahman bin Sahal. Family Abdullah tu jadi dapat diat unta. Unta tu tendang, dia rasa ni macam ada tak kena. Tuntutan dia tak betul. Kan? Tak kena.
Wallahu alam. Jadi tapi cerita tadi rentetan lah, cuma fokus tadi kabiril kibra, kibra al-kubra. Salah baris makna lain tu. Kalau kibra, sombong, kibir. Kah baris bawah. Kalau kubr, orang yang umur, berumur, orang tua. Kabiril kubra, betul. Kalau baca kabiril kibra, utamakanlah orang yang sombong. Alamak. Lain makna dia. Kan? Allahu Akbar. Fatubri'ukumul yahud bi'aymani khamsin ya Rasulullah qaumun kufar. Mana sini? Okey, wallahu alam je. Saya tengok syarah ni nak tahu Sahal ni siapa, dia sebut Sahal saja. Abdullah bin Sahal huwa Ansari, akhu Abdul Rahman. Kata Ibn Malik dalam mensyarahkan hadis ini, sesungguhnya orang yang lebih tua itu adalah lebih patut dimuliakan. Cara memuliakan mereka, mengutamakan mereka dalam berbicara. Dan boleh juga dia wakilkan kat orang lain. Dia tak reti nak cakap, tak apalah bagi dia cakap lah. Tu tak apa. Passing button gitu. Macam peguam lah kan. Bagi peguam saya cakap lah. Contohnya kan. Ya. Ialah kalau saling nak bermaafan, kena anak orang muda datang kepada orang tua. Itu tanda menghormati orang tua. Pernah inilah antara adab-adab para salihin. Mereka abang, adik-adik semua ni, semua si adik ni akan cium tangan abang. Maksud dia mengutamakan yang lebih tua. Bukan abang pergi cium tangan adik. Tanda hormat lah. Cium tanda hormat. Jadi si kecil ni, si adik ni, lebih kena hormat yang sini lebih atas. Lebih tua daripada dia. Ya? Jadi sampai dia orang ni, dia pandang kalau ayah tak ada, itulah ayah dia, abang sulung tu. Apa kata abang sulung, macam kata ayah dia. Ni termasuk sahabat saya, Habib lah, seorang Habib di Madinah. Saya sebut Habib Omar bin Zain, anak Habib Zain bin Sumaid. Selalu saya duk pergi jumpa dia di Madinah. Jadi dia kalau apa pun, tak, saya tak boleh kata apa tu, abang saya ada. Abang dia Habib Muhammad. Abang. Jadi dia bila bertemu dengan abang, dia surrender lah, kalah. Abang aku cakap macam tu habis. Tak boleh kata apa. Ini nampak adab mengutamakan orang tua tu. Kan? Salah tetap kena tegur, tak boleh ikut. Tapi dengan cara yang menghormati. Bukan ikut buta tuli gitu. Dia salah, kita salah, bang ni salah ni tak boleh. Bukan, entah apalah kau ni, tong-teng, keluar semua maki hamun. Tu tak menghormati. Kita tegur salah dia. Macam kita tegur ayah salah macam mana? Ayah kita salah. Kita patut hormat. Ya, kita tetap kena tegur dia salah semayang tak betul. Kan? Tetap kena tegur salah dia, tapi dengan cara hormat. Bukannya, apa ni semayang tak kerti tua-tua ni, apa ni. Kan? Tu tak kena. Yang cara elok lah. Tak betul ni ayah. Tu. Tetap tegur benda yang salah. Tetap kita tak ikut benda dia salah. Kan? Tapi dengan nada dan cara yang hormat. Ya, sila. Masa kita di ONI, salah seorang daripada ustaz kita lah, kita selawat, kemudian rasanya ada baca doa ke apa tau. So ustaz kata, tunjuk pada, ingat tak yang sebelah kat rumah kita depan tu ada site yang datang tu kan. Maknanya dia minta izin, dia baca, so kita boleh proses baca doa tu kan macam tu. Ya. Begitu juga dalam hal, bukan hanya cakap tadi ya. Kita utama orang tua. Terutama dalam hal doa juga kita
utamakan orang tua. Kalau dalam umum ni tak tahu siapa nak doa, kita tolak ke orang tua. Jadi Datuk Mustafa kenapa standby tu? Kan? Nampak dia tua, Tan Sri ada. Sepatutnya macam tu. Kan? Malah Habib Ali pun bila taklah ke semua doa, macam contohnya ada ketika doa penutup, doa pembukaan, dia akan serah kepada yang senior. Habib Ali yang tua tu, bukan Habib Ali Zainal Abidin, muda. Ada seorang nama Ali juga, Ali Sagaf, orang tua. Dialah pembuka doa, penutup doa. Kan? Ini pasal saya tanya pasal Said tu, pasal Nabi Muhammad. Saya tak faham apa. Tunjuk. Yalah, macam kita suruh dia doa lah. Apa- Dia lebih tua daripada kita. Oh ya. Dia lebih tua. Dan ada lagi satu keutamaan dia, iaitu keturunan Nabi. Said tu kan. Said. Bila ada keturunan tu, ada dua keutamaan kat dia. Kita bagi dia. Kan? Tapi kadang dia pun tak nak. Dia passing balik button lah. Macam tu tak apalah. Maksud dia dah redha lah, bagilah kat orang lain. Kita wakilkan kat orang lain. Tak apalah kan. Sahal bin Khaismah yang menceritakan hadis ni. Awal-awal nama dia kan Rafi' dan Sahal. Yang kena tendang ni Sahal. Sebenarnya dia orang ni adik-beradik lah, anak saudara, sepupu, sipik itu. Jadi bila dapat diat, dia tu kena juga akibat tendangan unta tadi ni. Seolah ada macam dia rasa macam ada petanda tak betul. Tuntutan dia orang ni macam tak betul. Kan? Seperti juga sahabat-sahabat ni tak boleh memaksa Nabi. Kalau mereka memaksa Nabi, nanti Allah murka. Sebab Allah yang sebut, man adali waliyan, siapa yang lawan dengan musuh aku, siapa yang lawan wali aku perang dengan dia. Walaupun wali tu dia tak apalah, redha je lah. Tapi Allah tetap perang. Nabi, orang tuntut macam-macam, Nabi resah. Susahlah, tak nak bagi, dia nak minta juga, paksa juga. Walaupun Nabi bagi, tapi Allah murka. Kau menyakiti hati Nabi. Kan? Seperti kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah turun ayat Quran yang dia asal miskin, dapat kaya, begitu minta zakat, dia tolak, tak mau bayar zakat. Akhirnya Nabi kata Allah haramkan daripada terima zakat dia. Kan? Sebab mula punca dia memaksa Nabi untuk doa bagi dia kaya. Dia memang susah papa ke dana kita sebut. Kain sembahyang selai je untuk dia dengan isteri dia. Isteri dia pakai tak tutup aurat lah, pakai mungkin tak ada tudung semua. Pasal suami dia pakai pergi sembahyang. Sembahyang Jumaat dengan Nabi. Lepas sembahyang tak dan nak zikir-zikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lari, cuk balik. Nabi pun heran, pasal apa dia tak nak zikir-zikir ni? Kan? Ni ahli bid'ah kot. Kan? Wahabi ke apa ni? Tak mau nak zikir lepas sembahyang. Itu kita lah kan. Jadi, balik cepat. Nabi suruh bertanya, rupanya dia miskin, nak balik cepat-cepat bagi baju yang dia pakai, bagi isteri dia pakai sembahyang. Tukar. Dia pula pakai macam tuala ke apa ke. Isteri dia pakai telekung kain ni. Semayang. Miskin sangat. Dia pergi minta Nabi tu doa bagi dia kaya. Nabi kata, engkau hidup sekarang ni cukup baik. Sebab Nabi nampak dia ni kalau kaya menjadi pelampau. Nabi tahu. Sebab tu Nabi kata, kamu baik dah sekarang ni, cukup dah. Kan. Sebab tu kita ni kadang-kadang teringin juga nak jadi billionaire kan. Berangan juga. Tapi tak jadi sebab apa? Allah tahu. Kita kalau duduk tang tu, habis kita. Tak kenal dah. Adab mufrad tak mengaji dah. Mana nak main adab mufrad ni? Nak ngaji hadis tak main dah. Kan? Allah, kita duduk mana tu? Mungkin dengan golofnya. Golok. Kan? Sang sana. Kuliah-kuliah tak ada. Majlis salawat. Sorry ya, yang ada function lah. Dengan Presiden Amerika. Ada. Jadi Allah tahu, Rasulullah tahu. Dia kata cukup baik dah. Sebab dia boleh datang semayang macam tu pun. Cukup. Jadi gitulah ceritanya. Bila maksa Nabi tengok ada tanda. Walaupun Nabi tunai nah bagi diat, nak bagi tenang. Tapi Allah murka. Tengok ada bencana. Kena bencana. Jadi kita ni redalah dengan apa yang Allah. Kita minta, kita cari, kita usaha. Sekedar sedaya kita usaha. Tapi yang kita dapat, Alhamdulillah. Janganlah kenapa Allah tak bagi kat aku nak macam tu lah, nak macam ni lah, tapi tak dapat. Jaga. Allah tahu. Allah bagi tu kadar yang cukup baik untuk kita. Syukur, Alhamdulillah. Kan?
Islam pun dah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Iman dan Islam tu. Alhamdulillah. Jadi itu fokus kita tadi tentang kabiril kubra. Besarkan orang, utamakan orang tua. Okey. Itu kata Nabi SAW, imma yadu sahibakum, yabdu sahibakum kah? Wa imma an yu'dhinu biharbin. Wal qadi, panjanglah ceritanya, sama ada kamu terima apa yang telah berlaku ataupun kamu akan menentang dengan peperangan. Itulah nanti Allah pula yang perang dengan kamu kalau tindakan kamu tak betul. Okey, kenapa Nabi tak bertindak hukum bunuh balas pada Muhayyisah? Dah diat Nabi suruh bayar. Walaupun tak minta daripada dia. Nabi yang uruskan. Mungkin orang tu bagi, orang ni bagi, Nabi jadikan diat untuk dia. Sebab tak ada bukti yang jelas Muhayyisah bunuh. Kalau ada bukti jelas, Nabi takkan bayar, mesti dia yang kena. Sekarang tak ada bukti. Cuma nak meredakan keluarga Sahal tadi, Abdullah bin Sahal. Nak bagi tenang. Itu je. Jadi kita kadang-kadang, contohnya katalah, orang yang tak bersalah. Kita orang tak bersalah. Tak patut kita bayar denda ke, tak patut kita ganti rugi. Tapi mungkin ihsan kita, kesian juga kat dia, walaupun kita tak bersalah. Dia yang bersalah. Mungkin kita boleh bagi juga. Tak ada masalah. Okay. Banyak Ustaz. Dia kata mana telah dibunuh. Mana tak tahu pembunuh. Dan dibayar diat. Yang mana saya kata ada makna tertentu. Jadi umpama kata tadi saya kata kalau kita rasa kita ada duit, kita kesian, walaupun kita bunuh, kita bagi. Boleh? Boleh. Tapi ada yang juga yang akan mungkin kalau dia punya tuntutan tak kena, tak betul, orang tu buat salah, adalah berita yang Allah akan bagi nanti. Ada benda yang berlaku mungkin atas dia sebab dia menyakiti kita, dia tuduh kita ke, kan? Dia cakap kat orang, alah dia ni belagak tak nak bayar tu kena ni, contohnya dia macam-macam lah cakap tu. Akibat dia kena, dia tanggung. Kita alhamdulillah kita memang tak bersalah, Allah tahu. Dan kita kesian pada dia, kita nak bayar, nak tolong dia macam sedekah, hadiah dan sebagainya, silakan. Kita dah buat baik pihak kita, dia menjajar kata kita salah, kita tak betul, kita gini. Akan ada lah benda yang kena kat dia. Dia sedar tak tahu. Kan? Akan ada. Yang penting kita jaga adab kita, kita jaga akhlak kita jaga cara kita, cara muamalah kita yang betul. Wallahu alam. Itu hadis satu je. Cuma ada satu lagi mungkin masuk dalam bab lain kot. Kan? Ada cerita Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini pun kisah budak tak berani cakap. Ini Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Waktu tu Nabi tanya test soalan. Saya ada cerita dia nanti. Tanya satu soalan yang orang lain semua sini-sini orang tua-tua ni tak jawab, diam. Abdullah bin Umar ada jawapan, tapi dia tak berani cakap, dia diam. Kan? Balik rumah, dia cakap ke ayah dia, wahai ayahanda, tadi Nabi tanya macam ni, aku dah ada jawapan nak bagi tahu. Lepas tu Nabi jawablah soalan, dia tally jawapan yang dia nak jawab dengan jawapan Nabi yang Nabi bagi jawapan. Nabi tanya, orang tak jawab, Nabi jawab. Jadi Sayyidina Umar kata, kenapa engkau tak cakap je tadi? Ayah dia cakap pada dia, aku seganlah ada orang tua-tua lagi yang lain. Jadi tindakan Abdullah bin Umar tu dipuji oleh ayah dia kerana menghormati orang lain. Jika sekiranya kalaulah benda tu penting sangat, kalau tak ada siapa jawab menyebabkan orang tu buat keputusan salah. Itu contoh saksi di mahkamah, aksiden. Kalau tak ada bagi jadi penyaksian, pasti orang lain yang tak bersalah akan jadi salah. Yang tu tak boleh. Ada orang tua bagi dia jawab, dia tak jawab, dia tak mau jawab. Tak boleh lah. Itu di mahkamah. Yang tu tak kira tua kecil, bila dipanggil kau bagi jawapan lah. Kan? Kalau dia ada saksi bukti, dia kena cakap lah. Itu kewajiban pihak lain pula. Dia takut. Tapi dia tak nak melibatkan diri dia. Itu tak apa ke Ustaz? Misalkan contoh dah berlaku keadaan macam tu. Dia tahu benda tu ada sesuatu lah. Yalah. Kalau Tapi dia tak berani
Kalau memudaratkan, kalau dia cakap, mungkin dia akan diugut, anak dia, bini dia pun kena ugut dan sebagainya. Lebih baik kalau ada kemudaratan, dia selamatkan kemudaratan dulu. Mudarat dia. Kalau dia tak jawab, mungkin mudarat orang lain. Tapi dia pun bahaya juga orang lain belakang dia. Kan? Jadi kena jaga hal banyak pihak lah. Bab idza lam yatakallamul kabir hal lis-saghir ay yatakallam. Kalau orang tua tak nak cakap, orang muda boleh cakap tak? Tu bab menyatakan bila orang yang lebih berusia tak mau bercakap, maka apakah boleh bagi orang yang lebih muda tu bercakap? Ini ikut kisah Abdullah bin Umar. Yalah. Kan? Daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, beritahulah kepadaku tentang sebatang pokok yang ibaratnya ni. Betul lah ni soalan yang saya cerita tadi. Abdullah bin Umar, beritahulah kepadaku tentang sebatang pokok yang ibaratnya seperti seorang Islam. Nabi test, tolong beritahu aku sebatang pokok yang boleh kita buat perumpamaan macam orang Islam, di mana pokok itu akan memberi buahnya setiap musim dengan izin Tuhannya, Rabbnya. Akan keluar orang tak suka pun dia keluar buah, tak berhenti-berhenti. Itu manfaat orang Islam. Orang Islam ni patutnya orang tak suka pada dia pun dia bagi manfaat. Wah, ini sepatutnya adab orang Islam. Kita doa, ya Allah, dia benci dengan aku, ya Allah, bagilah dia hidayah pada dia, ya Allah. Bagi dia berubah jadi baik, ya Allah. Dia berubah jadi baik, dia dapat manfaat baik, kita dapat manfaat baik, pahala kat kita. Dia datang pada kita dah jadi baik dah. Ni kalau kita doa, ya Allah, dia benci kat aku, turun balak kat dia, ya Allah, bagi kena lentang bukang, bagi jadi katak kering. Mati. Kan? Mati katak kering. Apa faedah kita? Dia pun susah, anak dia terzalim, mak bapak dia mati, jadi katak. Kan? Mantau mulut kita masin jadi katak sungguh. Anak dia sengsara, mungkin isteri dia sengsara sebagainya. Okey, mungkin kita rasa padan muka hang, kan? Tapi apa faedah kita dapat? Kita puas, syaitan yang menang. Puas je. Puas lama mana? Boleh dapat pahala syurga? Tak ada. Kita akibat dia kena bencana. Mungkin kita pun dosa sama. Bagi dia, ya Allah, berubah, bagi dia jadi orang yang baik pada aku dan pada semua masyarakat dan pada Islam. Kalau betul tu jadi sungguh baik, berapa banyak kita punya saham. Dia sembahyang, dia taat suami isteri, dia taat mak bapak, kita punya pahala. Duk syurga, duk dalam kubur, relaxnya dapat pahala main allowance bulanan kita. Kan? Senang. Dah dia jadi baik, mesti dia mempengaruhi anak dia jadi baik, isteri dia jadi baik, jiran dia mungkin jadi baik. Berkembang kerana seorang tu je. Kalau kita doa bagi dia mampus katak kering, kita mampus katak kering, apa dapat? Anak, dosa. Sebab tu Nabi patut layak, Nabi patut lebih layak doa bagi orang kafir Quraisy Mekah yang duk halau orang Islam, hina orang Islam tu, bagi mati kering, mati katak. Tapi bila diminta oleh Nabi, ya Rasulullah, tolonglah doa kami teruk ni kena siksa. Orang yang awal Islam kena siksa teruk, doa lah bagi kena balak je. Nabi terus bangun berdiri, inni lam ub'ath la'anan, aku dihantar bukan suruh doa bagi balak laknat orang lain. Salah lawan aku, laknat. Salah lawan aku, laknat. Salah lawan aku, kena balak. Itu bukan kerja aku, kata Nabi. Innama bu'ithtu rahmatan, aku ni dihantar untuk membawa rahmat. Baling batu di Taif ada, Nabi doa, ya Allah, turun balak bagi mati kering, ya Allah. Tak ada. Nabi doa, ya Allah, mereka tak faham lagi. Mereka tak faham, bagilah hidayah pada dia orang. Tak dapat dia orang, anak-anak cucu dia dapat hidayah. Generasi itu yang tak ada Islam, anak cucu dapat Islam. Sampai Taif sekarang kita berebut nak pergi, kan, Taif. Menyesal tak lagi Taif, pergi umrah tak lagi Taif. Okey, itu dia. Okey, kita tengok di sini. Mana tadi Nabi tanya, beritahulah kepada aku sebatang pokok yang ibaratnya seperti seorang Islam, Muslim, di mana pokok itu akan memberikannya buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya, tak gugur pun daunnya. Kan? Maka telah terlintas dalam diriku, kata Abdullah bin Umar. Budak kecil, dia budak lagi masa tu. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhuma.
Ianya adalah pokok kurma. Terlintas, jawapannya pokok kurma lah tu. Budak ni, Abdullah bin Umar terlintas. Namun aku tak suka untuk bercakap. Tak mau, dia tak mau cakap. Dan di situ juga terdapat Abu Bakar, senior ni, orang hebat-hebat. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma. Maka tak kala keduanya juga tak mau bercakap apa, diam semua tak beri jawapan. Nabi pun bersabda, ia adalah pokok kurma. Nabi jawablah, dah ada semua orang tak jawab. Nabi jawab. Jadi tally lah dengan apa terlintas jawapan dia dengan jawapan Nabi. Kan? Kemudian tak kala aku keluar bersama ayahku, aku telah berkata, wahai ayahku, Sayyidina Umar lah, ayah dia, telah terlintas dalam diriku tadi ianya pokok kurma. Dia, yang Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, apa yang menegah engkau untuk bercakap? Kenapa engkau tak cakap tadi? Kan? Kalau engkau menyebut tadi, hal itu lebih aku sukai daripada engkau sekian-sekian. Maksudnya daripada kau diamnya. Sekarang kau nak cakap, tak cakap tadi. Abdullah bin Umar, Ibn Umar berkata, tiada yang menegahku daripada mengatakannya, melainkan aku tidak melihatmu. Mahu pun Abu Bakar terus bercakap. Masa engkau dua tak cakap, ayah dengan Abu Bakar, pakcik Abu Bakar tak cakap. Jadi saya pun tak berani cakap. Dia kata itu yang menghalangnya. Maka aku pun tak suka bercakap. Kan? Hormat tu. Jadi kedua-duanya ada kebaikan. Yang pertama, sepatutnya kalau orang tua yang tak ada ni, dia boleh minta izin. Budak muda ni jangan diam langsung. Minta izin, saya nak jawab. Sudah orang tua tak ada, tak cakap. Boleh. Kalau Nabi izinkan, ya silakan jawab. Tu pandangan Sayyidina Umar tadi. Aku lebih suka engkau cakap tadi daripada engkau tak cakap sana, cakap kat aku. Kan? Yang keduanya, tindakan Abdullah bin Umar pun ada bagusnya juga. Dia hormat pada orang tua. Kan? Itu dalam kes yang kita kata bukan kes mahkamah apa je lah. Kan? Ni sekadar bagi pandangan, gitu je. Tapi dalam kes mahkamah memang tak kira lah. Ni, ya, siapa yang patut cakap, dia kena cakap lah. Kan? Wallahu alam. Bab taswidil akabir dari masa. Bab pada menyatakan memilih yang lebih tua sebagai pemimpin. Allah, masya-Allah. Daripada Hakim bin Qais bin Asim, bahwasanya ayahnya telah berwasiat kepada anaknya ketika hendak meninggal dunia. Ayahnya siapa? Qais bin Asim. Dia hakim. Ayahnya telah berwasiat pada anaknya. Qais wasiat pada Hakim. Dan orang lainlah, anak-anak yang lain. Ketika hendak meninggal dunia, dia telah berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan lantiklah sebagai pemimpin orang yang lebih tua di kalangan kalian. Karena sungguhnya suatu kaum itu apabila melantik sebagai pemimpin orang yang lebih tua di kalangan mereka, berarti mereka telah menggantikan bapa mereka. Dan apabila mereka melantik sebagai pemimpin orang yang lebih tua di kalangan mereka, ia akan meremehkan. Dan apabila mereka melantik sebagai pemimpin orang yang lebih muda, salah baca tadi, lebih muda di kalangan mereka, ia akan meremehkan, menghina, mengaibkan mereka dalam hal kelayakan mereka. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menguruskan harta dan menggunakannya pada perkara yang baik. Karena ia adalah kemuliaan bagi orang yang dermawan dan akan berasa cukup dengannya daripada meminta pada orang yang bakhil. Kerana ia adalah kemuliaan bagi orang yang dermawan dan akan berasa cukup dengannya daripada minta pada orang yang bakhil. Kan hina, malu lah kita minta pada orang bakhil. Apa jadi? Bukan dia tak nak bagi je si bakhil ni. Pasti dia akan hina kita. Apalah kau ni malas bekerja apa-apa. Dia bakhil kedekut. Bukan dia tak nak bagi je, dia akan hina lagi pula. Jadi kalau kita ada harta, tolong orang tu sehingga dia tak pergi minta pada orang sana jumpa orang bakhil tu kena hina dia, orang tu hina dia, kan jatuh maruah dia. Kita menyelamatkan bukan takat harta dia. Kita bukan cukup keperluan dia saja, malah selamatkan dia daripada penghinaan orang lain dan menyelamatkan si bakhil daripada duk maki hamun dia. Kan? Banyak dengan kita bagi cukupkan keperluan orang, pahalanya banyak, bukan takat kebajikan harta aja kita dapat. Pahala harta aja. Pahala selamat maruah dia. Selamat orang lain daripada buat dosa. Banyak. Kan? Orang dermawan. Kita ada duit, bagi duit orang. Nampak dia susah, kita tolong dia.
dia tak cukup keperluan, anak dia pergi sekolah tak ada baju sekolah yang baik, kita tolong belikan, contoh. Kan? Berapa banyak kita selamat? Kita ingat kita bagi duit je ke? Tak, bukan itu sahaja, memang itu pahala satu hal lah. Yang kedua, kita selamatkan maruah anak dia, tak dihina oleh orang. Selamatkan keluarga dia, tak dihina oleh keluarga anak-anak dia yang lain. Apa yang kau miskin ke tak boleh beli baju macam ni? Dah mak ayah kena. Banyak pihak yang kita selamat dengan sumbangan baju kita untuk cukupkan keperluan si anak dia tadi. Contohnya, jadi banyaklah benda yang terlibat dengan sumbangan harta ni. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dia tak alim, tak banyak datang kuliah pun, tapi dia pahala dia melalui itu. Dia selamatkan banyak orang dengan harta dia. Dermawan dia tu. Kan? Jadi sebab tu jalan menuju ke syurga ni bermacam-macam. Macam-macam cara. Tak boleh masuk ke ni, masuk ke nu, masuk ke nu, masuk ke nu. Macam-macam. Okey. Selamatkan orang daripada si bakhil tadi ni. Janganlah kalian meminta-minta daripada manusia, kerana sungguhnya ia adalah usaha yang terakhir bagi seorang. Jangan. Kita dah ada simpanan, tapi minta dengan orang. Benda ada gunalah dulu. Jangan ada tu simpan. Kita minta dulu kat orang. Ni pesanan Nabi. Dia kata, yang ada guna dulu. Sampai jalan terakhir, tak ada apa nak boleh buat dah. Barulah terpaksalah kena terbaik muka minta dengan orang. Kan? Kita guna dulu apa yang ada. Ni tak, kita minta dulu. Yang ada tak apa, kita simpan dulu. Simpan dulu. Kita minta dulu dengan orang. Minta. Kan? Tu dia kata, wa istaghna bihi 'anil laim. Wa iyyakum wa mas'alatin nas. Dan Nabi pun tak suka suruh kita minta. Selagi minta bukan tak boleh, bukan haram, tapi Nabi tak suka, jangan jadikan usaha yang terawal. Usaha terakhir, dah tak ada jalan lain. Okey, terpaksalah minta. Kan? Kecuali yang simpan tu memang simpan, tapi ada kegunaan yang tertentu. Nak guna, tapi tak guna lagi sekarang je. Kalau nak guna yang lain, takut yang nu terjejas. Tu adalah budi bicaranya, ada cara-cara lain. Tapi utamakan usaha. Fa innaha min akhiri kasbir rajul. Kata Nabi, minta ni jalan terakhir. Tak ada jalan lain lah. Nak buat kerja sana, tak boleh buat kerja ni. Tak boleh, orang tak terima, orang tolak, orang tak bantu, orang tak peduli. Barulah minta. Dah tak ada jalan lain lah. Wa idza muttu fala tanuhu, jika aku mati jangan kau niyahah. Apa dia niyah? Meratap. Mana tadi? Saya terjemah pula. Dan sekiranya aku wafat, maka janganlah kalian meratap, kerana sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah diratapi atas kewafatannya. Meratap bukan menangis. Menangis tak dikira meratap. Meratap ni kira mengamuk melampau lah. Cakap yang bukan-bukan. Macam mana? Bila ada kematian, kenapalah dia mati dulu? Buatlah hang mandi dulu. Bagilah aku mati dulu ke? Mati sama-sama ke? Ni tak reda ni. Menafikan takdir Allah. Kalau sedihnya, meneleh mata, menangis, sedih, yang tu biasa. Yang tu dianggap tak berdosa. Nabi pun nangis bila anak danya meninggal. Nabi kata itu tanda kasih sayang. Kita sayang dengan kesian, kita cinta sayang dia, dia dah meninggal. Sedih kita. Usaha terakhir. Dan sekiranya aku wafat, janganlah kalian meratap, kerana sungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah diratapi atas kewafatan. Sayyidina Abu Bakar ada cakap, dia kata, Rasulullah, Allah lebih sayang pada engkau. Nabi dah wafat dah. Sayyidina Abu Bakar datang bercakap macam tu. Tapi cakap dengan penuh adab yang jaga keredaan Allah. Reda pada takdir Allah. Bukan cakap, kenapa ya Allah kau matikan dia dulu, kami tak reda ya Allah. Tak dia. Kami reda dengan pilihan engkau ya Rasulullah. Sebab Rasulullah pilih untuk mati. Rasulullah pilih untuk wafat. Malaikat maut datang minta izin. Minta izin nak masuk rumah. Malaikat maut Jibril kata, tak ada malaikat maut tak pernah minta izin nak masuk rumah orang. Minta izin nak tarik nyawa para nabi. Tapi minta izin nak masuk rumah tak ada. Nabi Idris yang tengok-tengok malaikat dah dalam rumah lah. Tak minta izin. Dan itu tak perlu. Tapi nak masuk rumah Nabi Muhammad SAW, dia ketuk pintu dulu. Waktu Nabi sakit, dia ketuk. Fatimah tanya, siapa tu?
Diam, tak jawab. Yang kacau Rasulullah sakit. Diam kejap. Tak lama ketuk pula. Ketuk pula. Fatimah tanya, siapa tu? Sampai 3 kali. Rasulullah pun terjaga daripada tidur. Siapa tu? Tak tahu. Kalau gitu, izinkan dia masuk. Dia malaikat. Kalau sahabat Nabi memang takkan buat macam tu. Ketuk-ketuk-ketuk. Orang halang pun ketuk juga. Sahabat Nabi takkan buat yang tu. Ni malaikat yang tak boleh nak halang. Mesti kena main juga. Nabi kata, malaikat tu datang. Datang malaikat maut. Dia beri offer pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah minta supaya aku offer. Kita kata bahasa itulah offer. Sama ada nak diwafatkan ataupun nak tangguh dulu. Sehingga Nabi kata Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Iaitu jumpa menemani Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi Sayyidina Abu Bakar datang menangis-nangis, sedih. Tapi cuma Sayyidina Umar je, dia macam tak boleh tahan. Dia bukan tak redha dengan takdir, tapi mengamuk dia itu kerana tak boleh menahan kasih sayang cinta pada Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar tenangkan dia. Okey. Dan jika aku wafat, ni ayah dia kata, maka kuburkanlah aku di tempat yang tidak akan diketahui kuburku oleh Bakar bin Wa'il. Ada kes ni. Wa idza mutu fadfinuni bi ardin la yash'uru bi dafni Bakr bin Wa'il fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Kerana sungguhnya aku pada zaman jahiliyah dulu pernah menyerang mereka ketika kelalaian mereka. Ini dendam daripada Bakar bin Wa'il ni. Dendam orang Arab dengan main. Tahu mati, dia korek. Dia ambil jenazah tu, hancurkan. Dia bagi campak, bagi makanan kat binatang dan sebagainya. Macam mana dendam Hindun kan. Kalau dada Hamzah tu dia koyak. Dah bunuh mati, dah cukup lah. Dah syahid dah. Tapi dia dendam, koyak-koyak rebak apa ni. Ambil, cincang, gigit-gigit. Tu dendam dia orang dahsyat. Kalau dendam. Jadi dendam Bakar bin Wa'il ni. Sebab dia dulu pernah serang. Maka dia kata kalau kau bunuh, kalau aku ni jangan kubilah di kubur yang dia orang tak tahu. Supaya dia orang tak datang buat dendam dia tu. Balas dendam. Okey, tapi tadi pesanan daripada sahabat Nabi ini, Qais bin Asim, pesan pada anak-anak dia, beberapa pesanan antaranya tadi, pemimpin yang lebih berumur. Bab yu'tas samarah asgharu man hadara minal wildan. Tapi bab umur ni, kalau sama level dari sudut kelayakan lain. Macam imam contoh, pun dikira umur juga. Patut orang tua jadi imam. Kalau level orang tua tu pun mahir Quran, contoh hafal Quran. Ada budak muda hafal Quran. Dia alim, budak ni pun alim. Sama level, ada orang lain-lain alim semuanya. Yang tu dah sama level, pilih yang umur. Bagi dia tua, bagi dia jadi imam. Kalau dalam pemimpin pun, semua layak ni kelayakan. Lantiklah. Dia lebih baik. Kan? Tapi kalau yang tua tak ada kelayakan, sebab kriteria jadi imam adalah aqra'uhum lil Quran, kata Nabi. Orang yang paling alim dalam Quran. Alim Quran bukan alim baca aja. Alim baca salah satulah cirinya. Alim ilmu kita sebut orang ulama kan, tahu selok belok semayang dan sebagainya. Itu kelayakan yang paling tinggi. Kan? Tapi kalau ada orang yang tua, dia taklah sealim si muda ni, lebih baik kita bagi yang lebih alim. Kan? Tu cuma dalam hal tadi ni, mungkin di kalangan sahabat, para sahabat level dia orang semua hebat-hebat. Tu ambil kira umur. Ambil kira umur dalam hal nak memimpin ibadah dan juga memimpin umat Islam. Bab yu'tas samarah asgharu man hadara minal wildan. Okey, satu hadis ni. Bab pada menyatakan memberikan buah kepada anak-anak yang paling kecil, samarat. Bagi buah. Untung orang yang rajin bawa buah mai. Bagi buah kita kan. Alhamdulillah. Ada buah tau hari ni. Puji-puji tak keluar mai. Menyatakan beri buah pada anak-anak yang paling kecil daripada kalangan kanak-kanak yang hadir. Hadis marfu' haddatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahri
Qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina wa barakatan ma'a barakah thumma nawalahu asghar man yalihi minal wildan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila diberikan kepada baginda buah kurma yang mula masak rutab, baginda berdoa, ya Allah berkatilah kami pada kota kami Madinah ni, pada mud kami cupak kami, dan pada sok gantang kami, keberkatan demi keberkatan berganda. Kemudian baginda memberikannya kepada anak yang paling kecil yang ada bersama baginda daripada kanak-kanak. Jadi kita, budak-budak belakang ni, bagi orang tua-tua dulu. Kan selalu itu budak kena halau. Pasal saya dulu di masjid tu lah, budak-budak zaman budak tu. Nak makan kena halau orang tua-tua. Budak-budak, belakang, bagi orang tua-tua dulu. Kan? Tak sepatutnya utamakan budak. Bab makanan lah. Ni cerita makanan. Yalah, benda yang seronok dia orang lah. Ni cerita Nabi dapat buah. Tak ada dapat coklat. Kan? Kalau dapat coklat lah ceritanya. Jadi nak ceritanya dapat apa pun benda yang layak bagi pada budak. Kita utamakan dia orang. Budak kan tak boleh sabar. Orang tua boleh sabar kan? Tak apalah, relax je. Budak-budak nak halang mengamuk dia orang. Tambah budak kecil kita tahulah semua dia ada cucu belakang dah. Kan? Jadi kita utamakan dia orang. Bagi dia dapat tu dia happy, dia pergi diam lah. Orang tua pula. Kan cerdik Nabi SAW. Kalau bagi orang tua tu, budak-budak akan kacau tak dapat-dapat. Dan yang penting apa yang orang bagi kita doakan. Terima kasih semoga diberkati Allah. Doakan keberkatan. Doakan apa je lah, sejahtera orang yang bagi kebaikan dan sebagainya. Itu Nabi doakan. Malah Nabi doakan Madinah berkat 2 kali ganda daripada Mekah. Itu Madinah memang kita rasakan keberkatannya. Sebab tu saya pun kalau pergi Madinah, saya nak tumpang meniaga juga. Belilah kurma, jual pada jemaah. Kan? Sebab apa? Kita nak ambil keberkatan doa Nabi. Ya Allah berkatilah pada jual beli kami. Tu sok dan mud ni kira jual beli lah, bisnes. Jadi boleh jual lah. Boleh. Beli kat apa-apa dekat Madinah, bawa balik buat niaga ustaz. Niaga di Madinah lah. Niaga di Madinah. Meniaga. Madinah lah. Itulah kita ambil berkat di situ, kita beli, kita jual. Kan? Tak balik lah Malaysia saya. Itu niaga sana. Yang rasa keberkatan, dapat doa Nabi keberkatan tu. Barakatan ma'a barakah maksud 2 kali ganda. Berkat daripada Mekah. Berkat daripada Mekah. Keberkatan Madinah. Kau boleh duduk-duduk. Saya pun kalau siapa nak tolong saya dapat visa tetap, saya duduk sana. Ini soal. Ya. Tadi Ustaz kata 3 golongan dimuliakan. Mula orang tua, kedua orang ahli Quran. Makna ahli Quran tu ada orang yang hafal Quran kan, macam mana kira? Ahli Quran orang yang sentiasa damping dengan Quran. Kira ahli Quran lah, kalau orang tengok orang tahu ni ahli Quran. Sebab dia sentiasa baca Quran, mengajar Quran, mengaji Quran, baca Quran, tadarus Al-Quran. Memang ahli Quran ni. Walaupun tak hafal. Walaupun dia tak hafal, tapi dia baca tak berhenti, khatam. Memang ahli Quran lah tu, insya-Allah. Orang yang menghormati, menyebarkan ilmu Quran, semua tu dikira ahli Al-Quran. Okey, satu lagi soalan. Ada yang berkata, saya belajar bahasa Arab lebih kepada memahami Al-Quran. Macam mananya apa saya tak tahu. Jadi pada saya tak adalah minat, bukan keminat. Saya nak belajar bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, saya tahu juga Al-Quran. Kalau you tahu domain dia semua, past time dengan present, you boleh faham jugalah. Cuma perkataan setengah tu kan dia tukar macam solat sejak apa masjid kan boleh tukar dong amin, tukar apa kan? Baris. Bukan tukar baik, tukar apa. Jadi adakah orang kata saya tak ada belajar bahasa, tak suka bahasa Arab, saya nak belajar bahasa memahami Al-Quran. Betul ke statement tu Ustaz? Bila bahasa Quran, bahasa Arab lah. Itu kan dia pun kata tak payah belajar, besok akan datang automatik kita pun pandai cakap Arab. Mati ya. Jadi yalah akan dah kiamat. Jadi maknanya kalau kita pun kalau kita belajar cakap Arab, baca bahasa Arab, kita perkataan tu kita dah nampak lah kan. Kita tahu lah pasti. Yalah betul. Mengaji bahasa Arab apa tujuan?
Tujuannya untuk memahami Quran. Baguslah. Tadabbur Al-Quran. Ngaji bahasa Quran untuk memahami Quran. Boleh. Tidak masalah saya. Ada orang ngaji bahasa Arab tujuan untuk nak cakap, nak pergi negara Arab, nak cakap Arab. Ya, betul. Jadi tak channelnya tak pergi pada Quran. Tapi Ustaz, itu saya lah tu. Tak terkena juga pada saya tu. Tapi pada saya, bila saya baca Quran tu, kita tahu sekarang. Yalah, biar masuk satu tujuan kita mengaji tu, biar tujuan Quran. Jadi saya boleh Lebih besar pahalanya. saya tukar niat lah. Niat kerana nak ngaji Quran. Nak membantu untuk mendekati Quran. Walaupun saya tak bertadab Tak apa. tak apa saya macam tu ya. Ustaz, saya belajar Al-Quran, tadabbur. Memang dah tinggi Ustaz. Peringkat asas tadi. Apa isim, usul, kan semua kan. Soman, sorof. Bila dah peringkat tinggi ni, saya dah surrender dah Ustaz. Yalah, bukan senang. Azrin kata apa? Mana kak kasihan ni tak masuk-masuk pun orang lain. Memang bahasa Quran ni, bahasa standard Quran tu terlalu tinggi. Kita yang ngaji surat Azhar pun tak mampu nak memahami secara total ayat Quran tu. Tak mampu. Itu level ulama lebih tinggi. Para habaib ulama Tok Syekh mana tu. Boleh lah. Itu pun kita tak boleh kata dia pun pakar Quran dah. Tak cukup juga ilmu dia tu. Dia boleh, kita macam saya bolehlah fahami satu tingkat tangga. Ulama lebih tinggi lagi. Kalau ayat lebih dalam kadang-kadang saya pun kena rujuk tafsir juga. Tak faham. Kena rujuk. Bahasa Quran bukan bahasa budak tatih. Tapi niat kita untuk ngaji bagi membantu untuk memahami Quran. Membantu untuk memahami Quran. Nak kata belajar basic-basic kita macam ni, nak memahami Quran, nak macam ustaz bagi faham tafsir Quran. Jangan berangan lah. Banyak. Bukan takat tu, dia ada nahu, tu nahu. Lepas tu ada soraf. Soraf ni pertukaran. Macam kita lah, tanya. Lepas tu jadi bertanya, menanya, tanyakan. Tu dia ulah pergi kot Sudah jadi masdar. macam tu satu. Masdar lah, dhamir lah, apa fi'il mudhari' gini-gini pecahan ni banyak. Lepas tu bab balaghah pula. Kesenian sajak. Kita pun tak faham bahasa sajak walaupun kita orang Melayu. Macam tu orang Arab juga tak faham bahasa Quran. Tinggi. Tu yang syahid tengah jalan tu. Kan? Syahid tengah jalan. Tapi tak apalah, kita dah bolehlah sikit satu dua asas tu. Alhamdulillah lah. Bantu kata. Nak faham betul-betul benar Quran tak seberangan. Saya pun tak boleh. Saya lagi lah tak boleh. Tak mampulah nak memahami keseluruhan, mendalam, mendetail. Kecuali kita kan rujuk juga pada tafsir. Rupanya macam ni fahaman dia ayat. Baru kita dapat faham. Siapa yang buatan siapa? Maknanya Ustaz, nak belajar bahasa Arab memahami ayat Quran pun silap tidak tepat sebab dia punya makna tu dah lain makna. Ya, membantu, sebab tu kita kata membantu. Membantu sikit sebanyak untuk kita mendekati bahasa Quran. Ada bahasa Quran yang susunan dia cantik, senang faham. Ada yang dia punya kesastraannya sangat mendalam. Kita tak mampu nak faham biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في جمعنا هذا وبارك لنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.